Baik, salam sejahtera kelas. Dan hari ini adalah hari yang kedua cikgu balik ke sekolah. Dan untuk hari ini, cikgu nak berkongsi dengan kamu pantun. Ingat tak masa PKP tu, cikgu suruh kamu buat Google slide yang terdiri daripada kumpulan tertentu. Hari ini cikgu nak berkongsi tentang slide yang telah dibuat oleh kumpulan, dan kumpulan tersebut kalau kita perhatikan, dan ini adalah slide yang disediakan oleh Jaya, Farah, Alia Natasha dengan Sanggita. Okay. So kalau kita perhatikan, ini adalah pantun, dan apa yang boleh kita buat di sini ialah cikgu akan sediakan share pantun tersebut, linknya dalam YouTube, dalam kelas Bitmoji 2 yang akan cikgu letakkan dalam Google Classroom. Dan kemudian apa yang perlu kamu buat ialah kamu klik dan cuba kamu dengar pantun tersebut yang dibaca dalam YouTube. Dan kemudian di sini secara ringkas cikgu nak bincang tentang maksud setiap rangkap. Dan kalau kita perhatikan, seperti biasa kita tahu pantun terdiri pada setiap rangkap ada dua pembayang dan juga ada dua baris, yang ketiga dan keempat adalah maksud setiap rangkap tersebut. Baik, kita pergi kepada untuk tidak membuang masa, maka cikgu, sebab kalau cikgu gunakan masa yang terlalu panjang, link yang akan cikgu share kepada kamu tu macam kemarin lebih kurang 20 minit, lebih dari 20 minit, ada pelajar yang mesej cikgu menghadapi masalah untuk buka link tersebut. So cikgu akan cuba pendekkan tidak lebih dari 20 minit. Baik, kita tengok bahagian ini. Kita tengok rangkap yang pertama. Gula madu kusangka manis, manis lagi senyuman tuan. Okey. So kita akan pergi kepada bahagian ini, rangkap yang pertama. Maksudnya, wajah seseorang yang kelihatan berseri kerana senyumannya yang menawan. So wajah seseorang yang kelihatan sungguh senyumannya, mukanya nampak berseri-seri. Sebab apa? Sebab senyumannya cukup manis. Okey, kita balik kepada yang tadi. Yang gula madu kusangka manis, manis lagi senyuman tuan. So kamu faham bahawa wajah seorang nampak cantik, berseri kerana senyumannya manis. Itu saja yang cuba sampaikan dalam rangkap pertama. Kita pergi kepada rangkap yang kedua. Harap hati kepada tuan, kemudian langit tinggi ku pandang rendah. So maksud di sini ialah dia adalah maksud apa? Harap hati kepada tuan. Apa maksud harap hati? Maksudnya harapan yang tinggi terhadap seseorang. Sukalah, biasalah. Okey. Dan tetapi akibat kerana salah langit tinggi ku pandang rendah, sebab dia silap perhitungan. Maka impiannya tu, hajatnya tu, harapannya tu tidak kesampaian. Faham tak? Okey. So kalau kita perhatikan maksudnya dalam rangkap yang kedua adalah harapan yang tinggi terhadap seseorang, tapi akibat tersilap perhitungan, maka impian tersebut tidak kesampaian. Baik, kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Melihat bulan di pagar bintang, bagai rasa hendak dicapai. Okey, baik, cikgu nak tanya kamu, bulan. Kalau kita tengok bulan ni, bulan dipagari bintang. Bulan ni diibaratkan sebagai apa? Bulan tersebut dianggap sebagai gadis lah. Ni untuk wanita, gadis. Bintang ni adalah apa? Kalau kesimpulan bahasa, gadis yang cantik. Maksudnya, faham tak? Antara banyak, ini adalah gadis yang, ini adalah gadis yang cantik, gadis yang jelita. Dan kalau kita perhatikan di sini, maksudnya wanita yang cantik, gadis yang cantik tersebut, yang tiada tandingan, cukup cantik, tiada tandingan, tiada bandingan. Okey, tiada bandingan.
So bila yang cantik tu berhajat lah, nak capai lah maksudnya di sini. So kita tengok maksud bagi rangkap tersebut adalah menyimpan impian mendapatkan seorang wanita yang cantik serta tiada bandingannya. Maksudnya wanita tersebut ataupun gadis tersebut sangat cantik. Boleh? Baik, kita balik kepada rangkap yang seterusnya. Kita balik kepada rangkap yang keempat. Pura-pura mencari ayam. Ekor mata di anak orang. Ekor mata. Tengok kot macam ni. Macam ni tengoklah kot ikut mata. Ekor mata di anak orang. Maksudnya apa? Bila berkenan, bila duk tengok, maksudnya kamu tengok orang kau ikut ekor mata. Tengok kot tepi-tepi tu. Sebab berkenan kan? Ada hajat kononnya. So buat-buatlah. Maksudnya di sini adalah apa maksudnya kalau kita perhatikan di sini? Apa yang maksud yang boleh kita lihat? Pura-pura cari ayam tu maksudnya ini adalah gunakan apa? Yang ni pura-pura cari ayam ni maksudnya gunakan muslihat. Kemudian gunakan muslihat untuk apa? Untuk memikatlah anak gadis orang lain. Okey, itu maksud yang keempat. Kita pergi kepada yang seterusnya adalah rangkap yang kita pergi kepada rangkap yang terakhir, rangkap yang kelima. Asam di darat, ikan di laut, sampai masa berjumpa lagi. Maksudnya apa? Asam di darat, ikan di laut. Maksudnya ini asam dengan ikan tu kadang-kadang mereka akan jumpa di mana? Jumpa di mana? Di dalam kuali. Ya. Maksudnya asam tu yang ada di darat, ikan yang ada di laut tu sepatutnya tak berjumpa. Tapi kalau ada jodoh, satu hari akan berjumpa juga. Maksudnya seorang lelaki dan perempuan kalau ada jodoh macam mana pun, sebab satu di darat, satu di laut, macam mana nak jumpa? Akhirnya jumpa dalam kuali. Maksudnya kalau berjodoh mereka akan berjumpa. So kalau kita perhatikan dalam rangkap yang pertama sampai rangkap yang kelima, ini menunjukkan hajat, kasih sayang seseorang. Okey, kasih sayang. Biasanya yang daripada rangkap pertama sampai rangkap kelima ini adalah kasih sayang di antara teruna dengan dara. Okey, gadis dengan remaja. Boleh nah? Baik, so cikgu tak payah pergi panjang lebar tentang yang ini. Pantun kasih sayang, dah sebut tentang kasih sayang. Dan nanti cikgu akan letakkan yang ni dalam bentuk nota dan kamu boleh baca dengan lebih terperinci lagi. Tengok yang terakhir. Tadi kata asam di darat, ikan di laut kan? So maksudnya satu di darat, satu di laut. Macam mana berjumpa? Maksudnya mereka berjumpa di dalam kuali. Maksudnya ada jodoh. So seorang perempuan dan lelaki kalau ada jodoh, mereka akan bertemu juga, akan berjumpa juga. Okey. Baik, seterusnya cikgu akan pergi kepada tema. Okey, ini yang disediakan oleh kumpulan yang tadi cikgu sebut. Dan tema yang diberikan oleh mereka di sini adalah kasih sayang antara teruna dengan dara. Teruna tu lelaki lah, dara tu perempuan lah kan. Okey, ini adalah temanya. Dan kita pergi kepada selain tema ada persoalan. So kita pergi kepada bahagian persoalan. Persoalan yang pertama adalah perwatakan yang menarik akan menyebabkan diri disukai oleh ramai orang. Mengapa dikatakan di sini? Kalau kita perhatikan, perwatakan yang menarik. Macam mana dikatakan perwatakan yang menarik di sini? Maksudnya ialah, ingat dia kata, walaupun gula, madu, kamu anggap manis, tapi kalau kadang-kadang senyuman tu, ini menyebabkan seorang membawa perwatakan. Bila kamu membawa perwatakan yang manis, senyum, berbudi bahasa, ini akan menyebabkan kamu disukai dan digemari orang. Lebih digemari berbanding dengan seorang yang selalu bermasam muka. Okey. So ini adalah persoalan yang cuba disampaikan. Dan seterusnya adalah perbezaan darjat menyebabkan impian seseorang itu terhalang. Ini yang dikatakan pada rangkap yang kedua, dia harapkan hati kepada Tuhan, tapi langit yang tinggi ku pandang rendah. Sebenarnya mungkin dia dia suka kepada seseorang yang lebih dari segi akademik, kelulusannya lebih tinggi daripadanya.
Tapi padahal dirinya dia tak pandang dirinya tu tak layak dengan orang yang dihajat tu. Ini yang cuba sampaikan, perbezaan darjat. Darjat ni boleh dari segi akademik, dari segi kekayaan, dari segi latar belakang masyarakat, semua itu. So sebab itu cikgu bagi tahu kamu, dalam kita baca pantun tersebut pun kadang-kadang ada mesej yang cuba nak disampaikan kepada kita. Kamu nak pastikan kamu layak untuk mendapat, contohnya dalam percintaan pun, kalau kamu suka seorang yang, biasalah kita semua ni perempuan, kita suka kepada seorang jejaka yang berkelayakan, yang pandai, yang segak, yang kacak. Tapi kamu kena, untuk dapatkan yang baik, yang berbudi bahasa, tapi kamu kena pastikan diri kamu ada kelayakan untuk mencapai jodoh yang begitu sempurna. Jodoh, bayangkan senang saja. Kalau hari ini, selalu yang cikgu bagi tahu tentang pelajar-pelajar cikgu sebelum ni, kamu nak cari jodoh dan kamu cari di mana? Kamu cari dalam tasik, kolam, macam lah ni lah, duduk dalam satu tempat kawasan yang kecil saja. Cikgu nak tanya kamu, dalam tasik, dalam kolam tu, selalunya saya kata tunggu dulu. Tunggu kamu masuk universiti. Sebab universiti saya ibaratkan sebagai satu lautan. Dalam lautan yang luas tu, macam-macam ikan kamu boleh cari. Tapi dalam kolam, dalam sawah tu, adalah ikan sepat. Lagi apa? Ikan-ikan yang sembilang. Ikan puyuh. Tapi kalau kamu berkelulusan tinggi, kamu tunggu sampai universiti, baru kamu cari jodoh kamu tu. Cikgu rasa kamu akan mendapat cari seorang yang lebih baik. Ada pilihannya lebih luas. Sebab dalam lautan ada banyak-banyak, kamu pilihlah masa tu. Tapi pastikan kamu layak memilih. Bukan orang pilih kamu, kamu pilih orang. Okay? Macam mana nak menyebabkan kamu layak? Akademik. So pastikan. That's why sebab tu dalam PKP ke, PKPB ke, ramai yang di antara kamu, cikgu sediakan kamu mesti ada usaha kendiri untuk belajar dan usaha. Tak payahlah tunggu orang paksa, suruh orang ugut, nak tunggu mak marah. Biar kamu usaha sendiri. Nah, ini yang menjadikan, kalau kita perhatikan dalam persoalan di sini ialah perbezaan darjat menyebabkan impian seorang itu terhalang. Memang kadang-kadang kamu dihalang kerana kamu tak layak. Berbanding dengan orang, kamu lebih rendah. Seorang tu tinggi, seorang tu rendah. Mana nak padan? Susah nak padan. Okay? Baik, kita pergi kepada persoalan yang seterusnya adalah cita-cita untuk memiliki sesuatu yang besar menjadi mustahil kerana adanya kekurangan diri. Nah, ini yang cikgu ceritakan tadi juga. So, pastikan diri kamu, kekurangan diri kamu tu diminimumkan. Maksudnya kamu lebih layak lah. Kamu ada kelayakan kamu sendiri. Masa tu, kamu yang pilih orang, bukan orang yang pilih kamu. Faham tak? Okey. Kemudian yang adalah persoalan tentang sanggup berpura-pura untuk mencapai satu tujuan. Yang tu yang cikgu kata, pura-pura mencari ayam, kemudian ekor mata tu duk belek anak gadis orang. Okey. Baik, yang terakhir persoalan di sini adalah perpisahan yang berlaku tidak semestinya terpisah untuk selama-lamanya, kerana pada satu hari nanti pasti akan bertemu semula. Sebab tu cikgu kata, kalau berkenan sekarang pun janganlah cuba nak paksa sangat. Sebab macam orang tua-tua duk katakan, kalau akan jodoh, dia tak lari ke mana pun, dia akan jumpa balik. Faham tak? Sebab tu dalam bagi cikgu lah, kalau kadang-kadang biasalah perubahan hormon remaja ni adalah seseorang yang kamu berkenan dan kamu suka, tapi tunggu. Ingat tak yang dikatakan asam di laut, asam di darat, ikan di laut tu? Okey, sampai masa dia akan berjumpa balik. Kalau ada jodoh, kamu akan berjumpa balik. So janganlah sekarang cuba nak berjaya juga, padahal diri sendiri ada banyak kekurangan lagi. Boleh ya? Baik. Kita pergi kepada unsur gaya bahasa dan keindahan bunyi. Cikgu tak nak sentuh banyak sebab kamu boleh baca sendiri. Okey. Gaya bahasa di sini menggunakan imej alam. So dalam sajak tersebut adalah banyak imej alam. Okey, baca contoh sendiri seperti buah, mengkudu,
Kandis, asap, api, langit, okey, anak udang, dahan, bulan, bintang, ayam, ikan dan laut dan sebagainya. Ada banyak lagi. Selain itu terdapat gaya bahasa tentang personifikasi. Personifikasi ialah sesuatu benda diberi sifat manusia. Contohnya anak udang. Okey? Anak udang meniti batang. Macam mana anak udang nak meniti batang? Dia bukan orang pun. Okey? Baik, yang bahagian C adalah paradoks. Paradoks adalah satu penyataan yang kita nampak bertentangan, tapi apa yang dikatakan ada juga kebenarannya. Contohnya di sini langit tu memang tinggi, tapi kadang-kadang kita pandang langit tu kita nampak rendah. Dan kemudian yang seterusnya adalah simili. Yang ni pun sama, cikgu dah pernah ajar. Okey, contohnya ada yang simili, ada bagai, seperti, okey, macam, umpama. Di sini bagaikan rasa hendak dicapai. Yang E adalah pengulangan vokal. Di sini tak dinyatakan. So apa yang boleh cikgu buat ialah sebab masa buat tu susah, ini adalah pengulangan vokal. So bila kamu dalam peperiksaan, kamu tulis, kalau soalan struktur, kamu kena ingat, kamu kena gariskan, kemudian di belakang baru kamu nyatakan ini adalah asonansi, iaitu pengulangan vokal I. So kamu tahu kan, asonansi adalah pengulangan apa? Pengulangan vokal. Vokal tu kamu tahulah kan? Vokal tu adalah A, E, I, O, U. Selain asonansi, terdapat juga aliterasi. Aliterasi adalah konsonan. Konsonan maksudnya daripada A sampai Z tu, selain vokal A, E, I, O, U, yang lain tu adalah konsonan. Bermula dari B, C, D, itu adalah unsur bunyi yang menggunakan aliterasi. Okey. Akhir sekali adalah keindahan bunyinya adalah rima akhirnya sama. Biasalah pantun mesti rima akhirnya sama, iaitu ABAB. Yang ni cikgu dah pernah bincang, tak payahlah kita sebut banyak tentang bahagian ini. Kemudian kita pergi kepada bentuk dan ciri-ciri pantun. Ada berapa rangkap? Biasalah setiap kali ayat dia sama. Pantun tersebut terdiri pada 5 rangkap. Setiap rangkap mesti ada 4 baris sebab dia pantun. Dan setiap rangkap ada pembayang, kemudian ada maksud. Okey? Kemudian ada pembayang, ada maksud. Dan bilangan perkataan, kamu bilangan patah perkataan, bilangan patah perkataannya antara 3 hingga 6 patah perkataan. Dan kemudian pergi kepada suku kata adalah antara 8 hingga 10 suku kata. Okey, satu suku kata, satu patah perkataan. Patah kata sepatutnya apa? Ada berapalah bilangan katanya. Dan akhir sekali, bentuknya memang sebab pantun cikgu dah bagi tahu, pantun memang adalah berbentuk terikat. Okey. Baik, kita pergi kepada nilai. Biasa nilai, tajuknya pun kasih sayang, maka nilai kasih sayang daripada mula yang rangkap pertama sampai rangkap kelima, semuanya menceritakan tentang kasih sayang. Kasih sayang antara teruna dengan darah. Okey. Yang seterusnya adalah rasional. Ya, rasional. Kalau seorang tu kelulusan barulah selepas tingkatan 3 nak berkenan kepada seorang yang kelulusan dapat ada PhD, macam mana orang nak berkenan kepada kamu? So kamu kena rasional buat sesuatu. Dan rasional juga dari segi yang cikgu ceritakan. Sekarang kamu masih kecil, masih remaja, masih dalam bangku sekolah. Tambah-tambah kamu ni tingkatan 2 saja. Janganlah bila ada suka, bila ada cinta, dia nak juga berjaya. Sebab cikgu pernah jumpa anak murid cikgu yang sampai tingkatan 3, tingkatan 4 berkenan, berhenti sekolah dan kahwin. Dan sekarang hari tu cikgu jumpanya dia jual sate, dah bercerai, anak 2 orang. So bila masa remaja ni orang bagi nasihat, dia tak dapat fikir dengan rasional. Tapi bila sekarang baru menyesal. So semua ini kadang-kadang tu, sebab tu pepatah kata orang tua tu makan garam lebih banyak daripada kita. So kita dengar sajalah, pengalaman mereka lebih luas. Okey. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya adalah kesetiaan. Tu yang kata kesetiaan. Kalau ada jodoh boleh jumpa lagi, tunggu. Kalau dia suka sangat, dia cinta sangat, dia berkenan sangat, dia akan tunggu. Baik, keikhlasan. Maksudnya kamu buat sesuatu, kamu cinta, suka kepada seorang, biarlah dengan hati yang betul-betul ikhlas.
Okey, ini adalah tentang nilai dan kamu boleh baca selepas ini dalam nota yang diberikan. Pengajaran di sini ialah kita haruslah sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Kita mestilah bersikap rasional. Nampak tak dari segi yang tadi itu, nilainya rasional. Sekarang kita gunakan nilai rasional tersebut kita tukar. Bila soalan tanya berikan pengajaran, kita tukar. Ni ayat tentang pengajaran. Kita haruslah, kita mestilah. Tadi kasih sayang. Okey. So, bila soalan tanya kamu dalam pengajaran, kamu tukar ayat tersebut. Kita haruslah sayang menyayangi, kita mestilah bersikap rasional sebelum melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Kemudian, kita haruslah keikhlasan dalam melakukan, yang ini adalah keikhlasan dalam melakukan setiap perkara dalam kehidupan. Kemudian, kita mestilah berusaha dengan kegigihan. Okey, ini kita boleh gunakan kegigihan untuk mencapai cita-cita kita. Baik. Ini yang disediakan. Dan satu lagi cikgu nak tunjuk kepada kamu ialah grup ni siap dengan latihan pantun kasih sayang. Siap dengan latihan dalam slide mereka. Baik. So, cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah kepada grup inilah sebab mampu menyediakan slide dalam bentuk kumpulan masing-masing. Baik, cikgu rasa setakat ini penerangan cikgu tentang pantun kasih sayang dan ini slide yang terakhir yang disediakan. Ini grup yang disediakan oleh grup ini. Okey, baik. Cikgu rasa itu saja untuk kali ini dan ingat masuk ke dalam Google Classroom, klik link yang cikgu letakkan dalam Google Classroom. Di situ ada YouTube, ada link ke YouTube. Kemudian ada link ke video dalam YouTube lah sebab cikgu letakkan dalam YouTube lebih senang. Kemudian dia ada link untuk nota dan akhir sekali ada link untuk latihan. Okey, pergi cuba. Dan untuk sekarang cikgu dah bagi tahu hari tu, cikgu akan cuba gabungkan sekali dengan markah kamu, latihan kamu, dan cikgu akan masuk separuh daripada markah kamu masuk ke dalam markah kamu dalam PBD. So, cikgu dan due date tarikh tu cikgu tak nak letak dah sampai sebulan. Cikgu akan letak dalam seminggu ataupun 5 hari. Kamu tak siap dan kamu tak boleh buat dah selepas tempoh tersebut. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye.